umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh huma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah, potongan ayat yang ke-40. Guru-guru, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berdasarkan ayat ini terdapat beberapa pengajaran yang dapat sama-sama kita mengambil iktibar, dan di antara pengajaran yang besar dapat kita ambil adalah satu kisah, yang mana kisah ini berkait dengan satu peristiwa hijrah Nabi SAW dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Baik, dalam peristiwa hijrah bila Nabi SAW dan juga para sahabat daripada Mekah ke Madinah, kita melihat bagaimana Nabi SAW dan juga seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar, mereka berdua tidak terus pergi ke Madinah, tetapi mereka mengambil jalan untuk pergi menetap di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian barulah mereka berdua bergerak ke Madinah. Dan kita tertanya, mengapa Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar tak pergi ke Madinah terus? Jawabnya adalah, ia adalah satu perancangan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana pada ketika itu baginda Nabi SAW sedang dicari oleh puak musyrikin Mekah, kerana pada ketika itu puak musyrikin Mekah ini mereka mencari Nabi SAW untuk dibunuh. Kemudian kita tertanya pula, kenapa puak musyrikin Mekah ini mereka nak bunuh Nabi SAW? Jawabnya adalah, pada asalnya mereka tak bersetuju dengan ajaran Nabi SAW, iaitu agama Islam. Lalu mereka tak setuju dan mereka mengambil keputusan untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian ketika mana Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Sur, pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar ni berasa sangat takut gementar, kerana dia takut jikalau puak musyrikin Mekah ini menjumpai Nabi SAW, maka mereka akan bunuh Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi SAW ini ketika melihat Sayyidina Abu Bakar ni sangat gementar, lalu katalah Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, seperti mana ayat yang sudah saya bacakan tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang bermaksud di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantu Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita melihat pula kepada faktor ataupun sebab mengapa Nabi SAW berhijrah pergi ke Madinah, kenapa tak pergi ke tempat lain. Dan di sini terdapatlah beberapa faktor yang sangat banyak, dan saya akan nyatakan 3 faktor utama mengapa Nabi SAW dan juga para sahabat berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Yang pertama, kita melihat bahawa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah merupakan satu suruhan dan juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada akhirnya kita melihat Nabi SAW berjaya membina sebuah negara Madinah, negara Islam yang pertama yang mempunyai perlembagaan yang disebut sebagai Piagam Madinah. Dan jikalau ada golongan yang mengatakan bahawa hijrah Nabi SAW ini merupakan satu pelarian, maka itu merupakan satu kata-kata yang tidak berasas. Maka kita perlu menarik semula kata-kata tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat pada faktor yang kedua, yang mana hijrah Nabi SAW ke Madinah juga merupakan jemputan daripada masyarakat Madinah, yang mana mereka terdiri daripada suku Aus dan juga Khazraj. Dan ketika itu suku Aus dan Khazraj ini mereka berbalah. Lalu mereka menjemput Nabi SAW untuk mendamaikan perbalahan dan juga pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Madinah. Kemudian kita tengok pada faktor yang ketiga pula, iaitulah kenapa Nabi SAW dan juga para sahabat berhijrah ke Madinah adalah tak lain tak bukan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat di Madinah.
Maka di sini berdasarkan peristiwa ringkas ini, dapatlah kita mengambil beberapa pengajaran dan juga ibrah. Okey, yang pertamanya kita melihat peristiwa hijrah ini menerangkan kepada kita perlunya kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang murid, untuk kita ni sentiasa memperbaiki diri kita hari demi hari untuk menjadi lebih baik daripada semalam dan juga menjadi lebih baik daripada hari ini. Okay, contohnya kita sebagai seorang murid, jikalau sebelum ini kita tidak patuh kepada arahan guru, maka berazamlah selepas ini sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk kita menjadi seorang murid yang patuh pada arahan guru. Juga jikalau sebelum ini kita tidak menghiraukan kepada arahan ibu dan ayah kita, maka selepas ini berazamlah kita sama-sama kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah dan juga taat kepada ibu dan ayah kita. Itu yang pertama. Kita sentiasa berhijrah hari demi hari untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana kepentingan menyebarkan dakwah Islam itu. Menyebarkan dakwah ini tak semestinya kita pergi ke negara orang untuk kita mengajak kepada dakwah kepada Islam, tetapi dakwah ini boleh kita lakukan di mana sahaja kita berada. Misalnya kita berada di rumah, ataupun kita berada dengan kawan-kawan kita berada di sekolah, kita boleh mengajak kawan-kawan kita untuk melakukan kebaikan, dan pada masa sama kita terangkan, kita cegah kawan-kawan kita daripada melakukan kejahatan. Contoh kebaikan yang boleh kita ajak kawan-kawan kita, itulah sama-sama kita patuhi arahan guru, ataupun belajar dengan baik, fokus dalam kelas. Itu semua adalah satu kebaikan. Dan antara kejahatan ataupun kemungkaran yang kita perlu cegah kawan-kawan kita daripada melakukannya adalah menjadi seorang murid ataupun seorang anak yang terhaka kepada guru ataupun ibu dan bapa. Itu yang kedua. Jadi kepentingan untuk kita mengajak kepada kebaikan dan kita mencegah kawan-kawan kita, orang sekeliling kita, daripada melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga ni adalah kita melihat dalam peristiwa hijrah juga bagaimana keperluan kita untuk mendampingi orang-orang yang baik. Seperti mana Nabi SAW mempunyai seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini berseorangan bersama Nabi SAW ketika peristiwa hijrah, ketika mereka menetap di Gua Sur. Lihatlah bagaimana seorang sahabat yang sejati sentiasa membantu sahabatnya, sama-sama terbina sebuah ukhuwah atas dasar Islam, maka ia akan kekal dan sejati. Dan sebagai simpulan akhir yang mampu saya buat adalah bersempena dengan sambutan Ma'ah Hijrah ini, marilah sama-sama kita menghayati sirah Nabi SAW. Yang mana sirah Nabi SAW ini bukan sekadar penyedap telinga untuk sama-sama kita dengar sekadar itu sahaja, tetapi sirah Nabi SAW ini adalah sebagai satu panduan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil ibrah, yang mana kita melihat tanpa pengorbanan Nabi SAW ini, kita tak mampu beramal dengan Islam dengan selesa seperti mana yang telah kita beramal pada hari ini. Saya rasa cukuplah sampai situ sahaja perkongsian saya berkenaan dengan hijrah, khusus yang berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela berkorban harta dan nyawa demi menegak